مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Kalau kita dengar terjemahan yang dibacakan tadi, banyak sangat pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, ada kata-kata kul. Faham? Kul tu apa? Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memberitahu kebaikan kepada umat. Itu di antara hikmah kata-kata kul. Kan? Maksudnya apa? Dalam kata-kata kul itu ada menyimpan makna yang tersangat tinggi, tersangat dalam. Kalau kita mempunyai kelebihan ilmu ataupun pengetahuan, jangan simpan. Itu satu. Bagi tahu orang, bagi tahu. Kita tahu bahayanya bawa kereta laju. Bagi orang yang tak profesional, kita kena bagi tahu. You tak boleh tekan macam ni. Sebab you tak pro macam saya. Kalau pro tak apa. Itu satu. Dan kita ambil yang akhir, dua ayat akhir. Kita tengok Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, laukan al-bahru, kalaulah al-bahru, semua jenis lautan. Kalau bahru tu lautan, al-bahru ni semua. Al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kalaulah semua lautan yang ada dekat dunia ni wahai Muhammad, Allah kata, kalau dia dijadikan sebagai dakwat, untuk apa? Midadan li kalimati rabbi, untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Ku ini. Lanafidal bahru, maka nescaya akan kering. Faham? Lautan punya luas itu Allah kata, wahai Muhammad, kalaulah ini lautan ni kau jadikan sebagai dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku berupa nikmat ataupun berupa anugerah ataupun berupa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanafidal bahru, maka sungguh nescaya akan keringlah lautan itu. Bila akan habis? Qabla antan fada kalimatu rabbi, sebelum engkau selesai, sebelum engkau habis menulis nikmat itu, habis dulu. Faham? Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebandingnya sebagai bantuan. Dah ada satu dunia ni dakwat, tulis, tak cukup, tambah lagi, tak akan cukup untuk kita tulis nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini. Maka dengan alasan apa untuk kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk alasan apa, nak pakai alasan apa untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Layakkah seorang yang diberi hadiah untuk dia melukakan hati pemberi hadiah tersebut? Contoh, Nazmi bagi hadiah kepada saya. Berupa apalah, tak kisah, handphone. Saya layakkah saya sebagai seorang yang diberi hadiah untuk berbuat sesuatu yang tak elok kepada Nazmi? Sungguhlah saya ni, kalau saya buat, sungguhlah saya orang yang tak tahu malu. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kan? Supaya apa? Supaya kita ni tahu, kan? Kita Allah bagi free saja. Allah nak katakan saya tak minta duit pun, kan? Kita yang paling kita cintai contohlah duit, kan? Allah tak minta pun duit. Allah minta apa? Kita solat 5 waktu, zakat, kan? Jaga akhlak yang mulia. Kalau kita tengok, kalau dalam rukun iman sikit je. Apa rukun iman? Fan, rukun iman apa? Rukun Islam lah, rukun Islam sikit. Rukun Islam ada berapa? Ha, 5, betul. Ada 5 je kalau kita tengok. Tetapi dalam 5 tu, dapatkah kita penuhi setiap hari? Rukun ni kita kena tahu dia ini macam foundation. Rukun. Kalau macam contoh kan, solat 5 waktu. Ada 5 foundation dalam satu hari. Kalau satu tak ada, apakah kemah kita, bangunan kita tu akan berdiri dengan tegak? Apakah iman kita tu akan lurus selalu? Kalau satu tak ada, 2 tak ada. Kalau siapa yang pernah suka camping ataupun suka hiking, pernah buka kemah, kalau dia punya apa nama dia, batang besi tu tak ada satu, tak boleh nak berdiri tegak, dia akan jatuh. Betul. Macam itulah juga contoh keadaan keimanan kita pada hari ini. Jangan kita rasa solat sekejap lagi boleh, kodok boleh, cuma tinggal ganti niat je. Jangan macam tu. Kita usaha sedaya upaya kita untuk menjadi hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu hamba? Seseorang yang merasa dia tidak mempunyai apa-apa di hadapan tuannya, itulah hamba. Kalau merasa ada apa-apa, itu bukan hamba. Itu orang yang merasa tidak hamba. Kalau orang yang merasa dirinya hamba tu, dia rasa tak ada apa-apa. Dia hamba, layak disuruh untuk apa sahaja. Faham? Kemudian ayat yang berikutnya ada satu lagi. Kita ambil 2 ayat akhir je. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sini Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada baginda Nabi SAW. Allah katakan kul innama ana basyar mislukum. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, innama ana basyar. Hanya saja aku ini adalah seorang manusia, mislukum seperti kamu. Okey, bila kita tengok seperti ini, tidak beradab bagi kita untuk mengatakan Nabi pun manusia juga, Nabi ada buat salah juga. Itu di antara kata-kata orang yang su'ul adab kepada para Nabi, para Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tak boleh mengatakan bahawasanya Nabi pernah buat salah, Nabi Adam pernah buat salah, Nabi Musa pernah tumbuk orang sampai mati. Itu kita kena tahu bahawasanya semua para Nabi adalah mereka ini maksum. Selain Nabi tidak ada yang maksum. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan kepada kita bahawasanya Nabi sendiri pun yang orang paling mulia di atas muka bumi ini, yang tak akan diciptakan bumi ini kecuali sebab adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah ingat kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika beliau dikeluarkan daripada syurga, bersama Siti Hawa alaihi salat, bersama Siti Hawa, apakah asbab menjadi diterimanya taubatnya Nabi Adam? Siapa yang ingat? Saya pernah cerita. Siapa ingat? Selama berpuluh-puluh tahun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan sebab perantaraan satu ni saja Allah terima taubat Nabi Adam. Siapa ingat? Tak ingat? Ada? Haji tahu Haji?
Biasa Pak Haji Cargas jawab. Tak tahu juga je. Cuba ingat balik. Ketika baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau teringat akan satu nama yang mana Nabi Adam ni nampak ketika beliau berada di syurga. Macam kita nampak nama yang selalu bersandingan. Allah, Muhammad. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, dengan barakahnya Muhammad, maka engkau terimalah taubat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun bertanya, dari mana awak tahu Muhammad itu? Ya Allah, ketahuilah bahawasanya tidak akan ada sesuatu perkara yang begitu mulia, tidak akan ada satu perkara yang begitu agung, melainkan kalau perkara itu disandingkan dengan engkau. Maka ketika aku melihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di samping namamu, maka aku yakinlah bahawasanya ini adalah bahawa ini adalah sesuatu manusia yang akan memberi engkau keredaan selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala terima taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Sebab apa? Perantaraan, perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi masa tu. Mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam, taubatnya Nabi Adam diterima dengan wasilah perantaraan menggunakan nama baginda Nabi SAW. Alangkah kurang pandainya kita menjadi umat baginda Nabi SAW tak nak bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Rugi. Orang yang begitu mulia ini pun Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku hanya manusia seperti kamu. Di sini apa hikmah dia? Ada yang tahu? Siapa nak cerita apa hikmah yang awak faham daripada ayat ni saja? Tak suruh tafsirkan. Apa yang awak faham? Tak ada yang nak jawab. Yang tunjuk lah. Sofia apa Sofia? Skip lah. Ada mic? Apa yang Sofia faham? Ayat ke-109 110. 110. Qul innama ana bashar mithlukum. Tak tahu. Tu jawapan. Okey. Tak ada yang tahu. Tak ada yang nak cuba. Su apa? Su tahu. Yang Su rasa-rasa lah. Allah nak letakkan kemuliaan Nabi Muhammad tu. Allah nak letak kemuliaan pada baginda Nabi SAW. Boleh. Ada juga. Tapi kalau kita renungkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada baginda Nabi SAW, wahai Nabi Muhammad, katakanlah aku hanya manusia seperti kamu. Ini adalah satu pelajaran penting bagi kita tentang akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala nak didik baginda Nabi SAW supaya selalu merasa rendah diri. Nabi seorang Nabi yang agung, seorang Nabi yang mulia, tetapi Allah nak ajarkan kepada baginda Nabi, nak didik kepada baginda Nabi supaya ada selalu sifat tawaduk, sifat rendah diri, tidak merasa sombong dengan nikmat yang Allah beri. Nabi tu, semulia-mulia Nabi tu, kurang apa Nabi? 25 Nabi paling mulia.
berapa puluh juta milion manusia yang lahir daripada anaknya Nabi Adam sampai ke baby yang paling akhir, Nabi Muhammad yang paling mulia. Tak ada dah hamba yang paling mulia daripada baginda Nabi SAW, tapi Allah didik, wahai Nabi, wahai Muhammad, engkau ni sama saja. Kan? Tetapi dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Allah nak ajarkan kepada kita apa sahaja nikmat ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita merasa kita lebih mulia daripada orang. Tu paling penting kita kena rasa. Sebab itu adalah bisikan daripada syaitan, musuh kita yang kekal abadi. Saya contoh hafal Quran. Bila dengar awak baca Quran tergagap-gagap, lepas tu ada rasa umur dah tua dah baca Quran macam tu. Itu adalah bisikan daripada syaitan untuk merasa kita lebih mulia daripada orang lain. Itu adalah godaan daripada syaitan. Mana tahu sebab itu Allah tak terima hafalan Quran 30 juz tu. Penat saja. Kita tak tahu. Jadi daripada sedikit ayat itu, kesimpulan pendek yang dapat kita ambil, tapi penjelasan yang panjang adalah sangat penting bagi kita jangan merasa lebih baik daripada orang lain, kerana kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengatakan saya ni adalah hamba, maka kita kena ada rasa sifat cukup, qanaah di dalam diri. Qanaah tu apa? Merasa cukup tentang apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu baik ataupun buruk. Maka kita akan bersyukur. Pertama qanaah, bersyukur, lepas tu Allah akan tambah. Yakinlah. Kalau dengan kurang pun kita tak bersyukur, kita tak qanaah, macam mana kita nak bersyukur, macam mana Allah nak tambah? Sifir dia tu tak kena. Allah bagi kita naik motor, tak ada kereta, kita tak bersyukur, tak merasa cukup, macam mana Allah nak tambah, Allah nak bagi kereta, motor pun tak syukur. Tapi kalau bagi motor, bersyukur, Allah bagi kereta. Bersyukur bagi kereta, Allah bagi bas. Bersyukur bas, Allah bagi kapal terbang. Begitulah contoh yang penting. Pertama kena ada qanaah. InsyaAllah mungkin ini saja. InsyaAllah cuba lancarkan Al-Kahfi kita tu. Macam mana awak lancar baca Waqiah, lancar baca Yasin, boleh juga lancar Al-Kahfi dengan dibaca ulang-ulang kali. Fatihah, bukan Fatihah Kamal, Al-Fatihah tu kita boleh baca tutup mata. Betul lah, Fatihah kita boleh baca tutup mata. Kenapa Al-Kahfi, Al-Waqiah, Yasin tak boleh tutup mata? Kita kena fikir macam tu. InsyaAllah. Fadilat baca Al-Kahfi, cerita sikit fadilatnya. Di antara fadilah yang sangat besar yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan Nabi SAW pun menganjurkan kepada kita baca Al-Kahfi ni supaya apa? Supaya kita ni dapat terselamat daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi orang yang selalu istiqomah, apakah istiqomah tu? Selalu berterusan. Istiqomah baca Al-Kahfi. Kalau tak mampu untuk baca satu surah, bacalah 10 ayat awal, 10 ayat akhir, dengan niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita daripada fitnah Dajjal. Daripada fitnah kita minta lindung, daripada dia sendiri pun apatah lagi kita minta lindung. Maka kalaulah hari ni kita baca Al-Kahfi, kita tak baca Al-Waqiah, tapi kita niat baca istiqomah Al-Waqiah, ambil masa 5 minit nanti baca Al-Waqiah. Masa rehat ke, kan dah hafal, sambil-sambil tulis boleh baca. Sama juga kita niat baca Al-Kahfi istiqomah. Hari ni kita baca Al-Waqiah, kita tak baca Al-Kahfi jemaah, kita luangkan masa 5 minit. InsyaAllah. Kalau siapa yang baca istiqomah, Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala akan buang rasa fakir dalam diri dia. Maksud dia apa? Allah akan beri rasa cukup. Dan orang yang selalu istiqomah baca Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan dia, lindungi dia daripada fitnah Dajjal. Maksudnya apa? Dia akan mudah untuk selalu berbuat kebaikan. Fitnah Dajjal ni adalah satu kemungkaran. Jadi kalau kita selalu istiqomah, mudah kita nak jadi baik. Itulah hikmah dia. InsyaAllah mungkin ini saja.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته